Ya, Assalamualaikum. Hari ini saya akan masuk topik baru, persamaan linear bab 6. Okey, persamaan linear bab 6, tingkatan 1 KSSM. Okey, sistem baru, silibus baru KSSM, tingkatan 1. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kita tengok pada gambar. Okey, gambar di sebelah kiri, okey, rajah A dan rajah B. Okey, rajah A RM100, rajah B 50-50. Okey, maknanya 50-50 dia akan jadi 100 juga. Okey, maknanya kat sini ini adalah persamaan. Persamaan maknanya sama. Rajah A adalah sama dengan rajah B kerana nilainya adalah 100. Okey. Simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okey, ayat matematik dia kita sebut sebagai persamaan. Okey, maknanya sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. Contohnya saya bagi kat sini, okey, X tambah 2 sama dengan 5. Okey, bermakna okey, X tambah 2 bila ditambahkan dia mesti sama dengan 5. Okey, maknanya nilai sebelah kiri mesti sama dengan nilai sebelah kanan. Okey, ini adalah contoh untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok pada kita tengok pada contoh. Okey, dia tepuk tangan dulu. Okey, mengenal ungkapan dan persamaan linear. Okey, mengenal ungkapan dan persamaan algebra. Okey, persamaan algebra mesti ada sama dengan. Okey, so ini adalah ungkapan. Okey, ini adalah persamaan algebra sebab dia ada sama dengan. Persamaan algebra juga. Okey, ini persamaan algebra. Okey, persamaan algebra. Okey, ini adalah ungkapan algebra sebab dia tak ada sama dengan. Dan ini pun adalah ungkapan algebra. So, nak tahu ungkapan dengan persamaan adalah daripada tanda sama dengan. Okey, persamaan maknanya dia mesti ada simbol sama dengan. Okey, kita pergi terus kepada persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ini adalah contoh untuk persamaan. X tambah 5 sama dengan 8. Okey, satu pemboleh ubah bermakna kita ada satu sahaja pemboleh ubah sama ada X, Y atau Z ataupun sebarang huruf dalam A sehingga Z. Okey, contohnya dia nak letak A ke, nak letak Y ke, tak kisah. Janji dia ada satu pemboleh ubah sahaja. Okey, dan kuasa bagi X ialah 1. Okey, kuasa dia 1 baru kita panggil sebagai linear. Okey, persamaan linear. Kenapa dia persamaan linear? Kerana pemboleh ubah dia berkuasa 1. Okey, kalau pemboleh ubah tu berkuasa 2, okey, contoh. Okey, X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 6. Contoh. So, kalau dia X kuasa 2, kita tak panggil persamaan linear. Kita panggil persamaan kuadratik. Okey, maknanya nama persamaan tu, okay, nama persamaan linear ni adalah depend kepada kuasa pada pemboleh ubah. Okey, ingat kalau pemboleh ubah tu kuasa dia 1 kita tak letak. Kalau pemboleh ubah kuasa dia 1, bermakna itu adalah persamaan linear. Okey, yang X kuasa 2 ni kita belajar kemudian. Okey, dan ada simbol kesamaan. Okey, contoh. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, A, kita ada 3X tambah 2 sama dengan 5. So, ada satu pemboleh ubah sahaja. So, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ini pun kita ada K. Okey, sini pun ada K, maknanya persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, dan ini kita ada P dan Q. Okey, P dan Q bermakna dua pemboleh ubah. Okey, ini kita tak panggil persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah maknanya dia ada satu sahaja pemboleh ubah. Okey, ini Y kuasa 2 dengan Y. Okey, ini bukan persamaan linear. Kenapa bukan persamaan linear? Sebab Y kat sini adalah Y kuasa 2. Okey, bila Y kuasa 2,
Okey, bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Satu nombor ditolak dengan X, bakinya ialah 2. Okey, satu nombor ditolak dengan X. So, nombor apa kita tak tahu. So, bila nombor tu kita tak tahu, kita wakilkanlah nombor tu dengan X, Y atau Z. Tapi ni kat TV. Okey. Satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. So, kita tak tahu nombor itu nombor apa. Okey, so kita wakilkanlah nombor. Okey, nombor tu maknanya kita wakilkan dengan X contoh. Okey, kita nak X, kalau suka X, X lah. So, X. So, dia akan jadi, satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Okey, nombor tu kita dah wakilkan dengan X. Okey, bermakna X tolak 8 sama dengan 2. Okey, sebab bakinya tu maknanya sama dengan lah. Okey, X tolak 8 sama dengan 2. Okey, itu adalah untuk A. Okey, untuk B, Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah wang yang dibayar ialah RM7. Okey, jumlah wang yang dibayar bermakna hasil tambah buku tulisan dan juga pen. Okey. Okey, sebatang. Okey, untuk pen lah, pen yang dibeli. Okey, so sekarang kita tengok balik soalan. Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Okey, maknanya Y sen sebatang kita tak tahulah berapa batang. Okey, kita tak tahu berapa batang. Okey, tapi dia beli, Y sen sebatang maknanya kita tak tahu harga sebatang pen tu berapa. Okey, sebatang pen tu mungkin RM2, RM3, RM4, kita tak tahu. So, dia wakilkan dengan Y sen sebatang. Okey, so kalau dia beli 5 batang, maknanya 5Y, okey, tambah dengan, okey, buku tulisan ni berharga RM3, tambah 3 sama dengan 7. Okey, dekat sini belum siap lagi. So, awak tengok dekat soalan balik, ini unit dia adalah RM. Okey, ini unit dia adalah RM juga. Tapi dekat sini unit dia adalah sen. So, awak kena samakan dulu unit dia. Maknanya RM tukarkan ke jadi sen. Okey, maknanya RM3. Kalau jadi sen, dia akan jadi 300. Okey, RM7 tukar kepada sen, dia akan jadi 700. Okey, dekat sini, okey, baru siap. Okey, kemudian kalau awak nak kecilkan pun boleh juga, nak tinggal macam tu pun tak apa. Kita tengok contoh dia. Kita nak gerak pula. Okey, yang ni yang kita tengok tadilah. Okey, kita clear dulu. Okey, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. Okey, A. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. So, suatu nombor tu kita tak tahu nilai berapa, kita boleh wakilkan Y. Okey, nombor tu adalah Y. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6. Maknanya Y bahagi 6, jawapan dia adalah 12. Okey, macam tu je. Okey, untuk B, harga sekilogram ayam ialah RMY. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. Okey, dekat sini awak kena faham, dia kata harga sekilogram ayam ialah RMY. So, kita tak tahu sekilogram berapa. Okey, maknanya kita tulis kat sini, sekilogram adalah RMY. Okey, sekarang ni dia beli 5 kilo ayam. So, kalau 5 kilo ayam, maknanya 5 darab dengan Y sama dengan
40. So 5 darab Y kita boleh tulis sebagai 5Y sama dengan 40 sebab dia bayar RM40. Okey, dengan jumlah bayaran RM40. So settle sampai situ. Okey, kita pergi kepada B. Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang 2x cm dan lebar 5 meter ialah 14 meter. Okey, kita terlukis dulu gambar supaya awak boleh faham. Okey, perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang 2x cm dan lebar 5 meter, okey, ialah 14 meter. Dekat sini awak kena tengok unit dia tak sama. Okey, ini unit dia sentimeter. Okey, ini unit dia adalah meter. So kita tukar dulu meter pergi sentimeter. Yang lebih senang adalah meter pergi sentimeter. Okey, 5 meter sama juga dengan 500 sentimeter. Okey, 14 meter tukarkan unit dia. 14 darab 100 jadi 1400. Okey, tukar unit dahulu, pastikan unit sama. Okey, pastikan unit sama. Okey, baru selesaikan. Okey, perimeter bermakna jumlah keliling untuk segi empat ini. Okey, jumlah dia keseluruhan berapa. So kita selesaikan, maknanya perimeter 2 darab 2x tambah dengan 2 darab 500 sama dengan 1400. Kenapa saya darab? Sebab 500 tu dia ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. So 2 lah. So 2 darab 500. Okey, ini pun sama, dia ada 2. 2x. Okey, atas ni automatik akan jadi 2x juga. Okey, so 2 darab 2x bermakna 4x. Tambah dengan 1000 sama dengan 1400. Okey, tersettle dekat sini saja. Okey, itu saja jawapannya. Okey, next kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, tulis pernyataan. Okey, dekat sini awak kena tengok tulis pernyataan. Maknanya kita kena tulis ayat. Tadi kalau awak perasan, contoh yang contoh 3 tu. Okey, contoh 3 tu dia bagi ayat. Okey, contoh 3 dia bagi ayat, kita buat persamaan. Okey, sekarang ni contoh 3 dia bagi persamaan. Ini kita bagi persamaan dan dia suruh kita buat ayat. Okey, macam mana kita nak buat? Senang saja kat sini. Tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. 2x tambah 5 sama dengan 19. Dengan keadaan x ialah suatu nombor. Bila kita tulis pernyataan, kita tak boleh letak x. Kita kena pakai clue yang dia bagi. Dia kata x tu ialah suatu nombor. So bila x tu adalah suatu nombor, maknanya kita buat ayat dia. Dia akan jadi 2 kali suatu nombor. 2 kali suatu nombor sebab apa? Sebab x ni ialah suatu nombor. Maknanya 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5, hasilnya ialah 19. Kat sini kalau awak perasan dia tak ada x. Dia tak ada cakap 2 kali x ditambah 5, tak ada. Dia cakap 2 kali suatu nombor ditambah 5, hasilnya ialah 19. Sekarang kita tengok B. Y tolak 2 ialah 8. Dengan keadaan Y ialah umur rajis sekarang. Y tu adalah umur rajis sekarang. So macam mana kita nak buat ayat? Okey, rajis. Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Kenapa dia cakap 2 tahun yang lepas? Sebab awak tengok secara logiknya dekat sini. Okey, dengan keadaan Y ialah umur rajis sekarang. Okey, contoh. Kalau umur rajis sekarang 10. So kalau 10 tolak 2 akan dapat 8. Okey, maknanya kita boleh buat dalam bentuk ayat. Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang
lepas. Okey, kita ambil yang belakang ni dulu, nama 8 ni. Okey, dan kita buat ayat. Okey, Rajesh berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Okay, saya harap awak boleh faham. Okey, kita cuba contoh ini. Tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Okey. Jadi, so kita tulis, so kita baca dulu. P tolak 1 sama dengan 6. Dengan keadaan P ialah suatu nombor. Okay, P ialah suatu nombor. So, kita boleh tulis sebagai okay, suatu nombor. Okay, suatu nombor tolak 1 hasilnya ialah 6. Okay. Dia tak ada, awak tak boleh letak tanda persamaan kat dalam ni. Awak tak boleh buat suatu nombor tolak 1 hasilnya sama dengan 6. Okey, awak tak boleh buat sama dengan ni, awak kena buat dalam bentuk ayat. Okey, next kita pergi kepada B. X tambah 10 sama dengan 78. Dengan keadaan X ialah markah ujian Edri. Okay, so X tu adalah markah ujian Edri. So kita tulis. Okay, markah ujian Edri. Okay, ditambah 10. Hasilnya ialah 78. Okay, kita buat macam tu. Okay. Kemudian C. 4M sama dengan 50. Dengan keadaan M ialah jisim sebungkus beras. M ialah jisim sebungkus beras dalam kilogram. So, kalau dia 4M, maknanya, okay, 4 bungkus beras. Okay. 4 bungkus beras bersamaan. Sorry. Okay, harganya RM50. Okay, macam tu kita buat. Okay, sebab dia kata dengan keadaan M ialah jisim sebungkus beras dalam kilogram. Maknanya 4 bungkus beras harganya 50. So, kita boleh buat ayat yang lebih senang macam ni lah, macam cikgu buat. Okay, so saya harap awak faham. Okay, kalau ada masalah, okay, boleh bagi tahu saya.